Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar subjek sains tahun 4 unit bahan standard kandungan 8.2 dan juga 8.1. Jadi untuk hari ini apa yang kita akan belajar? Apa yang murid akan dapat? Murid akan dapat memperihalkan dua sifat bahan dengan menjalankan aktiviti. Jadi kita akan merujuk pada buku teks. Apakah sifat bahan yang kita nak uji pada hari ini? Kita akan menguji sama ada bahan tersebut boleh menyerap air ataupun boleh terapung dengan betul. Jadi dua sifat yang cikgu nak tunjukkan, sama ada bahan tersebut boleh terapung ataupun bahan tersebut boleh menyerap air. Sebab murid kena faham setiap bahan ni, setiap objek dia ada sifat dia yang tertentu. Jadi sebelum ni murid dah belajar tentang jenis-jenis bahan. Bahan ada empat sumber asas dia. Jadi daripada situ dia ada sifat-sifat yang berbeza lah. So kita akan merujuk pada buku teks muka surat 145 terlebih dahulu. Kita baca muka surat 145 kat sini. Dia kata, tahukah kamu bahan mempunyai pelbagai sifat? Manusia mereka cipta sesuatu objek mengikut kegunaannya berdasarkan sifat-sifat bahan. Jadi sifat bahan yang hari ini yang kita nak lihat ialah sama ada adakah objek-objek ini boleh menyerap air. Jadi dekat sini ada satu eksperimen mana murid boleh uji. Ini ada bahan-bahan dia. Jadi kalau murid buat ujian ini, boleh tak murid dapat kenal pasti bahan manakah yang menyerap air? Jadi kita ada banyak bahan kat sini. Straw, jam randik, belon, tisu dapur, batu, kain kapas, plastik, tali kulit, polistiren, sisip kaca dan juga air. Jadi murid boleh masukkan bahan tersebut dalam jadual ni. Jadi kalau kita buat ujian agak-agak, bahan mana yang boleh menyerap air? Dekat sini kita dapat lihat. Agak-agak murid yang mana? Yang boleh menyerap air. Jadi dekat sini yang boleh menyerap air, kalau straw tak boleh menyerap air sebab dia dibuat daripada plastik. Jam randik tak boleh menyerap air. Belon, bolehkah belon menyerap air? Kita kena baca macam tu. Belon tak boleh menyerap air sebab belon tersebut dibuat daripada getah. Batu pula daripada batuan, tak boleh menyerap air. Kain kapas, kain kapas boleh menyerap air. So kain kapas kita boleh tanda kat sini. Kain kapas. Plastik tak boleh menyerap air kerana plastik dibuat daripada plastik lah. Daripada petroleum. Dia dibuat daripada petroleum. Tali kulit tak boleh menyerap air. Polistiren pun sama, tak boleh menyerap air sebabkan dia dibuat daripada petroleum juga. Dia pada bahan plastik. Sisip kaca tidak boleh menyerap air. Manakala air macam mana nak menyerap air? Dia tak menyerap air lah. Jadi dekat sini kain kapas sahaja yang boleh menyerap air. Jadi murid boleh lihat dekat situ. Sifat bahan yang kedua. Aktiviti yang kedua. Sekarang ni kita nak uji pula sama ada bahan tersebut, bahan-bahan ini dia boleh terapung atau tenggelam. Dekat sini ada juga beberapa bahan yang kita boleh uji. Jadi murid boleh buat di rumah. Sekarang ni kita cuba buat. Kita masukkan semua bahan ni dalam air. Bukan semua bahan, kita masukkan bahan ni satu persatu dalam air. Sama ada
ujian kita dekat sini, kita nak tulis sama ada dia berada di atas permukaan ataupun dia berada di bawah permukaan. Okey, cuba kita uji. Okey, kalau bekas plastik. Bekas plastik bahannya dia buat daripada plastik. Jadi dia ringan. Okey, bila ringan, bekas plastik boleh tak terapung? Okey, jawapannya betul lah. Bekas plastik boleh terapung. Okey, bekas plastik boleh terapung. Okey, sekejap. Okey, bekas plastik boleh terapung dalam air. Air dah tentulah dia boleh terapung. Jam randik. Jam randik kalau kita masukkan dalam air, dia akan tenggelam. Okey, jam randik tak. Batu dia tenggelam. Pembaris plastik. Pembaris plastik boleh tak dia terapung? Boleh. Sebab dia ringan plastik tu ringan. Okey, seterusnya kulit belon. Kunci. Kunci biasa dibuat pada besi kan? Besi jadi dia sejenis batuan. Jadi dia tidak, kunci tidak menyerap air. Okey. Seterusnya belon. Belon boleh tak terapung? Belon buat pada getah. Belon boleh terapung. Okey, belon boleh terapung. Batang aiskrim dia ada kayu. Batang aiskrim juga boleh terapung. Okey, sebab dia ringan. Straw buat dari plastik. Straw boleh terapung. Kain kapas. Kain kapas sebab dia menyerap air, dia mesti akan tenggelam. Okey, tali kulit. Okey, dia akan tenggelam. Okey, sebab dia berat. Gelas kaca sama juga dia akan tenggelam. Pensel dia boleh terapung. Jadi dekat sini murid akan membuat ujian. Okey, sama ada bahan tersebut boleh terapung atau tidak. Okey. Jadi ada setengah objek dia boleh terapung dan ada setengah objek dia tidak boleh terapung. Jadi itulah contoh-contoh bagaimana kita nak menguji bahan-bahan tersebut. Okey. Baik, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.